Seterusnya. Yes, saya lupa nak record. Thank you, tolong record Okay, nanti share dekat saya video ni. Okay, so learning outcome at the end of the lesson, you should be able to, first you have to describe proton number, nuclear number and isotope. So you kena describe, you tahu apa dia proton number, nuclear number and isotope ni. And then you can define, okay, proton number, okay, dalam kurungan dia punya symbols is Z, okay, nuclear number, okay, A, and isotope. Describe and define, and the last one you have to know how to write the isotope notation. Okay, so you kena tahu macam mana nak buat isotope notation. Okay, next, okay, kita pergi kepada atoms. Okay, kita dah belajar dah hari tu apa atom, elemen, okay, molekul, compound, apa semua kan. So hari ni kita nak belajar apa yang dimaksudkan dengan atom. Okay, so atom ni tadi, an atom consists of positively charged nucleus, okay, surround by negative charge. That's mean, okay, dalam satu atom dia ada 3 subatom lagi, okay, which is proton, neutron and electron. Okay, dalam satu atom yang kita tahu memang dah discrete yang kecil tu, okay, ada lagi subatom yang you kena tahu, ada proton, neutron and electron. Okay, kalau you tengok gambar kat sebelah sini, okay, dekat atom masih ada nukleus. Okay, yang ni. Ini kita panggil sebagai nukleus yang mana proton and neutron dia berada di nukleus and electron berada di surrounding, means di shell dia. Okay, so apa dia subatom? Okay, kita kenali sebagai electron, proton and neutron, and the symbol is EPN. Okay, and then relative mass, macam you tahulah 1.11 and equal to untuk neutron ia equal to 0. Okay, closely equal to 0. Okay, and then relative charge, okay, for negative 1 untuk electron, positive 1 untuk proton and 0 for neutron. Okay, yang ni basically you dah tahulah. Okay, you dah belajar Okay, so kita tengok what is proton number Z and nuclear number A. Okay, so cuba tengok definition dia. Proton number of the number of proton in the atomic nucleus. Okay, proton number ni atau bahasa Melayu dia kita panggil dengan nombor proton. Okay, kalau you belajar dulu nombor proton. Okay, ini adalah istilah. Okay, maksudnya istilah dia. Proton number adalah jumlah bilangan, number of proton in atomic nucleus. Okay, berapa bilangan proton dalam nukleus atom tu. Okay, kalau nuclear number or in Malay kita akan panggil nombor nukleon. Pelajar selalu keliru apa nuclear number and number of neutron. Okay, neutron dengan nukleon ni you keliru. You kena tahu yang nukleon tu adalah istilah. Nombor nukleon dia, okay, adalah the total number of proton, the proton number of proton, okay, and neutron in atomic molecule. Okay, that's mean kalau you tengok dekat nukleus ni tadi, proton number tu, proton number adalah bilangan proton dalam nukleus. Okay, masih ada lagi yang nak masuk. Dan nuclear number adalah jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus atom ni tadi. Okay, setakat ni ada yang tak faham tak? Tak dapat beza. Apa dia number proton ataupun nuclear number ataupun proton number? Faham tak maksud dia? Faham. Okay, so boleh kita proceed Okay, cuba tengok kat sini. Okay, isotope notation. Okay, isotope notation. Okay, an atom can be represented by an isotope notation ataupun atomic symbol. Macam mana kita nak represent dia supaya orang nampak dia punya grafik tu, kita tahu maklumat-maklumat yang penting. Macam IC lah. Okay, macam kita IC ada nombor IC, ada agama, nama penuh, right? Nombor IC tu adalah kita punya ID kita. Okay, macam tu juga dengan elemen, kita buat atomic notation supaya kita tahu, okay, bahan tu ada berapa bilangan proton, ada berapa nombor nukleon dia, okay, ada berapa nombor proton dia, and then the symbol tu untuk mewakili elemen apa. Tu maksud dia. So kat sini ada 3 benda yang you kena tahu. First, okay, nuclear number. Okay, nombor nukleon dia berapa, that's mean the sum of number of proton and number of neutron. Okay, number proton adalah
the sum of the proton in the nucleus of atom. Okay, and then element symbols yang diwakili oleh X, okay, can be atom or ion. Okay, faham tak setakat ni? Nanti kita pergi tengok contoh. Okay, kat sini dia dah bagi contoh. Okay, example, okay, Hg2+, okay, the nuclear number dia 202 and the proton number dia adalah 80. Okay, so the question is, what is the neutron number from the isotopic notation? Okay, dia nak neutron number. Dia nak tahu bilangan neutron. So macam mana kita nak tahu? Sebab macam mana? Macam mana? Tolak. Tolak. Apa tu? Nuklear. Apa? Nombor nuklear pada nombor proton. Okay, kita kena tolak neutron number ke 0O2 tolakkan dengan 80. So kita akan dapat number of N dia, betul tak? Neutron dia. Okay, so question yang kedua, maklumat yang kita dapat. Okay, what is the electron number from this isotopic notation? Dia tanya nukleon. Okay, electron. Apa nukleon, bilangan elektron dia? Siapa tak faham macam mana boleh dapat 78? Jawab kat komen, boleh jawab kat komen. Siapa yang tak faham? Ataupun siapa yang dah faham? Macam mana boleh dapat 78? Saya tak faham saya nak itu. tengok, saya nak survey. Saya apa? Faham ke tak, Nuralina? Kita tolak charge ke meja? Tak faham. Okay, so tak faham. Okay, kat sini you kena faham konsep. Okay, so kita kena cari. Okay, kalau contoh ni kan you dapat satu notation, isotope notation ni, you kena cari N, you kena cari P, you kena cari E. Okay, N dia tadi kita dah dapat 1, 2, 2 sebab kita dah tolak kan. Okay, yang ni tak ada masalah kan. Okay, proton, number of proton kita boleh dapat daripada proton number. So number of proton dia 80. Okay, 80. Okay, faham macam mana dapat 80? Okay, untuk elektron, supposedly kalau atom tu neutral, that means atom tu bukan ion ataupun tak ada charge. Okay, proton mesti sama equal with elektron. That means kalau proton dia 80, sini pun mesti 80. Faham? Untuk atom neutral ini untuk atom neutral. Tapi disebabkan kita punya notation ni ada 2+, that means dia dah kehilangan berapa elektron kat sini? Bila 2+ ni dia dah kehilangan berapa elektron? 2. So they lost 2 elektron. So dekat sini elektron dia you kena tolak dengan 2. So you akan dapat 78. So the number of proton not equal to electron dah, sebab dia dah bebaskan 2 dah dia punya elektron. So sebab tu kita dapat 78. Okay. Dah ada nota, dah salin nota belum? Dah. Kalau dah ada boleh buat notation buat you boleh jot down dekat you punya notes macam mana you nak kira MP dengan E ni. Okay, sekarang ni ada yang tak faham lagi tak? Boleh type komen. Supaya kita nak two-way communication ni, walau you tak bercakap, you boleh communicate dengan saya dekat komen, ruangan komen ni. Okay, sekarang ni dah faham macam mana you nak dapatkan elektron ni? Okay, let's say lah. Kalau dia charge negatif, tu baru saya nak cerita. Okay, contohnya kat sini dia buat 2 negatif. Okay, 2 negatif. That mean, okay, and okay, bila 2 negatif, kalau dia punya proton number, proton number 80, kalau 2 negatif, that mean dia tambah 2 elektron kan. So, elektron ni tadi daripada 80, contohnya 80, you kena tambah dengan 2. So you akan dapat 82. Faham? Kalau dia jadi charge positif, dia kena buang 2. Tapi kalau dia jadi charge negatif, dia kena tambah 2. Dia vibe besar lah. Okay, tapi untuk yang ni, number of neutron dengan proton tak berubah. Yang main peranan hanya number of electron. Okay, sebab dia duduk kat outer shell. Dia yang buang dan terima elektron. Okay, neutron and proton dia duduk kat nukleus. Okay, boleh?
Okay, faham? Yang tanya tadi? Okay, saya suka awak tanya dalam kelas supaya kita boleh share dengan kawan-kawan lain. Okay. So, example of the other isotope notation. Okay, ni adalah contoh-contoh lain isotope notation. Okay. Okay, let's do this together. Okay, ambil masa. Okay, ambil masa. Cuba jawab dulu. Saya tahu dah ada. Tapi ada mungkin cuba jawab dulu. Proton, elektron and neutron. Okay, dia punya remark P sama dengan N. Cuba jawab dulu. Dah buat? Saya bagi masa 2-3 minit. Cuba jawab dulu. Dah jawab? Bagus, Haris Izzuddin. Okay, yang lain dah jawab dah? Sedang jawab Okey, saya sedang mencari, ada tak insan yang bernama Muhammad Zarul Hakimi? Zarul Hakimi ada tak? Okey, dah siap. Zarul Hakimi tak ada Siapa tahu satu kelas dengan dia ke kelas lain dia masuk tak? Boleh respon kat chat ni. Kalau dah kenal, ada yang dah kenal dia ke, sebabnya dia tak datang ni. Dah 2 kali dah. Okey, dah siap kita discuss Okey, so untuk yang pertama tu N23, Na11. Berapa proton number dia? 11. Okey, 11. And then dia punya elektron? 11 juga. 11. Berapa elektron dia? 12. 12. 12. Okey, ini remark dia dah beritahu dah. P and proton neutral. P equal to E tu sebenarnya. Okey, yang kedua. Okey, proton dia berapa? 11. Elektron dia? 10. Okey, 10. Okey, sebab dia ada positif. Maknanya dia dah hilang satu elektron. And then dia punya neutron? 12. 12. Okey, kat sini dah remark number of P more than electron. So number of P lebih daripada electron. Okay, that's why dia punya positif. Okay, yang O16, O8. Okay, so dia punya proton berapa? 8. Proton dia 8, elektron dia? 8. O8. And then dia punya neutron? 8. So dia dah bagi kat sini P equal to E kan? Okay, so yang ke bawah, okay, proton dia berapa? 8. Okay, dia punya elektron? 10. Okay, sebab dia negatif 2, that's mean dia gain 2 elektron. And then the neutron dia? 8. Okay, very good. Faham ya macam mana dapat? Okay, ni lah saya tahu dah ada tapi saya nak you faham. Okay, so kita pergi tengok pada nota seterusnya. These three notation look almost identical, but what makes them different from each other? Okay, so
tiga notation ni sama lebih kurang kan? Tapi apa yang berbeza? Nombor nukleon. Nukleon. Ya? Number of nukleon. Okey, daripada sini, okey, ini adalah apa? Kita panggil sebagai isotop. Okey, sebelum tu kita nak define dulu. Bila soalan ni family dia akan tanya apa itu isotop. Okey, isotop. Nombor proton sama nombor. Okey, cuba type dekat komen awak punya definition of isotop, saya nak tengok. Betul ke tak? Cuba type kat komen tu. Apa definition isotop? Yang awak tahu. Yang you dah belajar kan? Dah tahu dah kan? Cuba jawab dulu, saya nak tengok. Betul tak awak jawab? Cuba type kat komen. Isotop is having the number proton sama tetapi bukan nombor nukleon berbeza. Sama nombor, okey. Same proton, okey. Lagi? Orang lain? Okey, lagi? Okey. Okey, semua salah. Yang saya baca ni semua salah. Chemical substance number, okey. Dia bukan chemical substance ya. Okey, Haris Izzuddin. Very good. Okey, Haris Izzuddin betul. Okey. Kalau you tak nampak skrin saya kot. Tapi saya saya baca definition Haris Izzuddin. Atom of the same element that have same number of proton in their nucleus but different number of neutron. Okay, so saya tak tahu, saya tak kisah you nak define macam mana. Okay, mostly you punya cerita tu betul. Okay, ada 3 benda. Bila kita sebut isotop, you kena cerita 3 benda. Okay, pertama, mesti same element. Okay, same element. Yang kedua, okay, have same number of proton ataupun same proton number. Okay. Nampak sama kan, number of proton or proton number kan, tapi dia punya membawa maksud yang berbeza, bukan beza, dia punya bawa maksud yang lain lah apa makna dia. Okay, different apa? Different number of neutron or okay, different nucleon number. Okay, so nampak ya? Boleh faham ya? Okay, apa maksud dia? Kenapa saya kata mesti jawapan dia atom of the same element. Okay, atom of same element. Mesti kena bagi tahu. Kalau tak ada tu memang you tak dapat markah untuk definition isotop. Okay, isotop is atom of the same element which have the same number of proton. Maksud dia same number of proton ni nombor proton dia sama. Bilangan proton dia sama. Ini menunjukkan bilangan proton. Okay, but difference number of neutron. Okay, tetapi nombor bilangan neutron dia berbeza. Okay, itu satu definition. Atau satu lagi you boleh buat, you boleh compare tentang number proton and number nukleon. Dia maksud dia sama je tapi istilah. Okay, nombor proton and nombor nukleon tu hanya istilah. You kena beza. Ramai pelajar keliru kat sini. So, masih lagi definisi yang sama. Isotop is the same atom of the same element which have different proton number, same proton number but different nucleon number. Okay, dua-dua tapi istilah tu kena betul. Okay, boleh? Boleh? Itu yang punya unsur yang sama, nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon berbeza. Okay, faham ya? Okay, so mesti ada 3 benda ni. Okay? Okay, kita pergi tengok ayat seterusnya. A family of people often consists of related but not identical individual. The element have similar element families as well known as isotope. Okay, dari keluarga yang sama kan. Okay, and then element have isotope are members of a family of an element that all have same number of proton but different number of neutron. Okay, so addition of one neutron can change isotope
properties. Okay, yang ni tadi yang saya kata dia punya definition of isotope, atom that have same element, have the same number of proton in their nucleus but different number of neutrons. Okay, ini contoh isotope for carbon. Apa tu, ada carbon 12, carbon 20 and carbon 40. Okay, yang mana setiap carbon ni, okay, dia punya chemical properties dia masih sama tetapi dia punya physical properties dia berbeza. Okay, nanti kita tengok. Okay, cuba tengok. Cuba buat. Give the number of proton, neutron and electron charge of the following species. Okay, cuba buat. Ambil masa. Dalam 2-3 minit, cuba buat. Sama juga konsep macam tadi. Okay, dah. Okay, tak pergi tunggu yang lain. Okay, nanti dah ada record ni, nanti saya akan upload kat YouTube. And then kalau you nak dengar balik boleh lah. Okay, saya bagi link nanti, saya letak link kat Wakelet. Okay, so you kena sentiasa tengok Google Classroom. Tak perlu saya bagi tahulah you kalau nak dapatkan maklumat apa-apa, sebab saya akan sentiasa update Wakelet tu. Kadang-kadang saya letak latihan, saya letak video-video daripada pensyarah lain. Okay, so mungkin awak tak berapa faham saya mengajar. Okay, so you boleh tengok daripada lecture lain punya penerangan. Okay. So saya ada link sekali. Saya tak perlulah update, saya bagi tahu dalam grup sentiasa. You kena sendiri punya inisiatif. Okay, tengok Wakelet ada bahan baru tak saya taruh. Okay, saya akan update dari masa ke semasa macam tu. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, isotope untuk mercury, proton number dia berapa? Okay, proton number dia berapa? 80. Okay, and then neutron dia? 80. Number of neutron dia? 120. 120. Neutron dia pun 80 ke? Tidak. 120. Okay, berapa? 120. 120. Okay, and then electron? Electron? 80. 80. And the charge? Charge ada charge tak? Zero. Ada charge tak kat situ? Tak ada. Kosong. Kosong. Okay, very good. Okay, kufum, copper. Okay, so dia punya proton number dia berapa? 29. 29. Okay, and then dia punya neutron dia berapa? 34. 34. Ke tolak 29, you akan dapat 34. And then electron? 29. 29. 29. Ada charge? Tak ada. Kosong. Tak ada charge. Okay, oksigen proton dia berapa? 8. 8. 8. Okay. Neutron dia? 9. 9. 9. And then electron, cuba kita tengok kat sini dia ada positif negatif 2. That means dia kena tambah dengan 2. So asal dia ada berapa lah? 8 tambah dengan 2 akan dapat 10. 2 negatif. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, yang bawah. Okay, so dia punya proton number berapa? 27. 27. Neutron dia? 32. 32. And dia punya electron, ambil balik proton. 34. 3. That means dia lost 3 electron. Tolak. Kita tolak. Minus. Dapat 34. berapa? 24. Okay, very good. Pandai-pandai belaka dah ni. Okay. So, boleh kita proceed. Ada soalan tak nak tanya? Kalau nak tanya boleh komen kat situ. Saya tengok je ni. Takut ada yang nak tanya ke apa ke. Boleh? Boleh. Okay, tak ada apa Okay, so cuba tengok. Okay, ni tadilah. Boleh check. Sama je. Okay, so yang sekarang ni. Okay, kita buat sama-sama. Okay, isotope.
notation. Okay, write the appropriate notation for each of the following species. Okay, so sekarang ni kita ada species A. Kita diguna nama symbols dia. Kalau soalan bagi symbols A ke X ke you guna. Kalau dia bagi copper ke magnesium you guna apa yang soalan bagi. Okay, kat sini kita ambil balik dia bagi species A. Okay, so sekarang ni kita nak tengok proton number dia berapa? 2. Kat bawah. And then number nukleon dia? 2. Number nukleon? 4. Okay, so 2 tambah dengan 2 ia jadi ada charge? Ada charge? 4. Ada charge. Ni kalau kita nak tahu dia ada charge atau tidak, kita mesti compare number elektron dengan proton dia sama tak? Kalau sama, that means dia ada charge, dia atom neutral. Okay, so kita ambil B. Okay, B. Okay, dia punya proton dia berapa? 1. 1. Okay, and then dia punya nucleon number dia? 3. 3. Okay, ada charge tak? Ada. Ada. Positif. Betul. Charge dia apa? Positif. Positif 1. Okay, so C. Okay, kita ambil balik C. Okay, so proton number dia 1. Okay, nucleon number dia? 2. 2. Okay, and then dia punya elektron 1, that means tak ada charge and then D. Okay, kita ambil 7 and then dia punya nucleon number? 14. Okay, and then dia ada extra. Okay, dia ada extra 3. So, extra 3 that means dia akan jadi negatif 3. So, ada yang tanya, kena 2 negatif tak boleh buat okay. Mesti dia okay, kalau you nak buat charge, dia tanya charge, mesti you kena buat 2 positif, 2 negatif. Itu untuk charge. Tapi bila kita nak tulis notation ni, kita kena tulis macam ni. Okay, tak apa, nanti saya dapat confirmkan lepas ni Okay, so ambil dulu yang ni. Okay, kalau kita nak tulis dia charge dia berapa, contohnya yang macam kat atas ni tadi kan. Mana? Mesti buat kat depan. Okay, tapi kalau kita nak tulis dalam notation ni, dia punya tu kat belakang. Tengok ni. Okay, faham? Faham tak? Faham. Yang ni saya salah tulis. Okay, mesti dekat belakang. Okay, positif 1 positif. Okay, kat sini tadi berapa? 3 negatif. Okay, tengok ni contoh. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, tengok answer Okay, dah habis. Saya tak nak masuk lagi 2.2. 2.2 saya nak masuk esok. Okay, sekarang ada soalan nak tanya tak? Sepatutnya ada 65, baru 60 orang. Mana lagi 5 orang ni? Okay, so ada soalan nak tanya tak tentang ni? Saya nak bagi awak soalan quizzes ni. Okay, nanti saya bagi soalan quizzes untuk awak jawab. Okay, nanti jawab kat soalan quizzes. Lepas tu tentang attendance. Okay, macam saya dah pesan hari tu, setiap kali lepas kelas, tak perlu saya ingatkan, terus pergi kat MyLink, terus masuk attendance. Okay, attendance tu sensitif sebabnya dia punya data tu masuk auto tau. So bila awak salah klik, tarikh ke apa ke, selalunya saya tengok bila saya check balik you dah isi tapi you salah letak tarikh. Bila letak tarikh salah, so dia tak detect dekat saya punya form. So bila saya bagi tahu siapa yang tak ada lagi tu, walaupun you dah isi, you automatic isi lagi sekali je. Saya cuma boleh monitor je. Saya nak tolong betulkan tak boleh. You kena isi lagi sekali Google Form. Dan satu lagi, okay, awak tahu tak yang kalau awak tak hadir, you terlupa ke apa ke, you pergi klinik ke, macam hari ni ada kematian kan, ada kawan awak ada kematian, nenek dia. So you kena isi Google Form yang college punya. Okay, saya buat satu college and then saya buat satu lagi untuk record saya supaya saya senang nak monitor siapa yang tak hadir apa semua. Berserta dengan sebab lah kalau ada
So you tertidur ke apa ke. Zaro tu budak kelas saya, dia memang tak pernah bercakap dalam grup. Itulah saya PM dia. So kelas lain memang tak ada, dia datang tak? Saya takut masalah line je. Saya takut dia masalah line. Itulah saya kena cari jugalah dia tu. Okay. Kalau ada maklumat pasal dia boleh bagi tahu ya. Kalau ataupun you communicate dengan Zaro tu boleh bagi tahu. Sebabnya kita kalau boleh kita nak tolong pelajar, tak nak yang ada tercicir. Let's say you ada masalah, kan saya bagi yelah saya kena try call dia lah lepas ni. Saya dah dapat dah nombor dia. Saya boleh cari nombor dia. Ada juga kelas lain tak masuk. Wah, kita takut dia ada masalah dari segi internet lah tu kita nak tolong. Kan saya ada bagi Google Form yang minta awak isi. Okay, pelajar-pelajar yang 30 orang tu saya dah tapis untuk kita sebenarnya nak bantu. Okay, takut ada yang masalah kewangan ke daripada nak segi akses internet apa semua. Okay, yang mana yang dah isi dan saya minta nombor telefon tu maknanya saya proceedkan lah, tapi dapat tak dapat tu kita itu pihak college yang tentukan ya. Saya cuma boleh suggest nama je. Okay, kod ada yang perlukan bantuan, okay, ataupun nama tu tak tersenarai, okay, tapi awak memang mengalami masalah dari segi kewangan ke apa, okay, boleh terus isi Google Form tu. Okay, nanti saya monitor and then sebab nanti saya monitor dekat Excel, saya akan PM awak untuk dapatkan nombor telefon awak okay. So siapa yang ada masalah tu tolong tak payah malu, okay, kita kalau boleh kita nak bantu pelajar-pelajar kita yang mana bermasalah ni. Dia tak nak disebabkan you ada masalah apa tu, kewangan ke apa, kita tak nak you tak dapat join kelas lah, kita nak bantu. Okay, itu satulah. Okay, so tentang kehadiran tadi tolong isi betul-betul, okay, and then minta apa tu, kalau saya kata yang ni you terus isi balik je. Okay, so ada tak soalan nak tanya? Setakat ni, sebelum saya nak bagi link link quizzes. Ada? Enggak ada. Enggak ada okay, kalau ada nak tanya boleh tanya sekarang. Okay, so saya rasa itu dululah kot untuk hari ni. Saya bagi link quizzes kat awak, minta tolong awak jawab ada masa lagi about dalam 20 minit ni kan. Boleh jawab quizzes. Okay, sebelum you pergi pada kelas seterusnya dah. Okay, itu sahaja kot untuk hari ni. Esok kita sambung 2.2. Miss. Okay, yang record tolong send dekat saya recording ni. Okay. Okay, itu saja. Thank you. Miss. Okay, saya saya send dekat group masing-masing. Okay, Miss.